Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi dan saya hormati, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita yang terakhir, iaitu daripada kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum saya mulakan pengajian ini adalah sesi terakhir kitab Ayyuhal Walad, yang mana insya-Allah bermula minggu hadapan kita akan membuka kitab baru, iaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang bernama kitabnya iaitu Hidayatus Salikin. Jadi sebenarnya saya berhajat untuk membuka karangan atau kitab Imam Al-Ghazali, akan tetapi kerana saya mencari terjemahan kitab Bidayatul Hidayah, ini kitab dia yang berbahasa Arab, Bidayatul Hidayah, saya tidak jumpai atau tidak mudah untuk saya jumpai. Maka saya memilih kepada iaitu membaca kitab yang telah diterjemahkan oleh ulama besar di alam Melayu ini, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang mengarang kitab berjudul Hidayatus Salikin, iaitu dia merupakan terjemahan bagi kitab Bidayatul Hidayah dengan beberapa tambahan yang beliau rujuk daripada kitab-kitab tasawuf yang lain, seperti kitab-kitab Imam Ghazali, Al-Maqsad Al-Asna, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, dan kitab-kitab yang lain. Oleh itu, insya-Allah kita masih berada di dalam koridor atau di dalam ruang lingkup tasawuf Imam Al-Ghazali seperti yang kita azamkan, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita meneruskan bacaan kita, iaitu nasihat yang terakhir. Nasihat yang terakhir daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada muridnya, yang mana ada 4 perkara yang perlu untuk dilakukan. Dan nombor 4 daripada perkara tersebut, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Warrabi'u, dan yang keempat, alla tajma'a minad dunya aktsara min kifayati sanatin, agar supaya tidak engkau kumpulkan daripada dunia ini aktsara, lebih banyak, min kifayati sanatin, daripada kecukupan 1 tahun. Jadi pesan dia, jangan sampai kita di dalam ma'isyah kita, maksud dia di zaman tersebut, di zaman Imam Ghazali, mengumpulkan harta itu lebih daripada keperluan kecukupan setahun. Contoh dia lah, basically gambaran dia. Kalau zaman dulu mungkin 3 tan gandum dah cukup untuk dia hidup 1 tahun. So untuk mendapat 3 tan gandum, misalan dia, contoh dia adalah dia perlu untuk menggarap, atau menggarap tu berarti mengurus sawah dia atau padang dia dalam lebih kurang sebanyak 5 hektar. Dan 5 hektar ni dah banyak dah penat dah untuk dia seorang. Tapi kerana ketamakan dia terhadap harta,
Dia sanggup meninggalkan solat, meninggalkan ibadah-ibadah yang sunat, meninggalkan pengajian, meninggalkan semua perkara tersebut, sehingga siang, pagi, malam dia berada di sawah untuk menghasilkan gandum mungkin sampai 50 tan, yang mana akan menyebabkan dia seolah-olah boleh hidup lebih dari 1 tahun. Dalam erti dia dah jadi kaya raya, sangat-sangat kaya. So, Imam Ghazali menasihatkan bahawa kita jangan terlalu, terutama kepada muridnya ini, yang mana murid dia ini adalah seorang ulama. Dia bukan berbicara tentang pedagang ke, atau ahli traders ke, ataupun golongan-golongan yang commerce ke, misalnya dia bukan. Dia sedang berbicara dengan seorang ustaz, seorang alumni daripada madrasah yang mengaji kitab-kitab turas dan pengajian. Alla tajma'a minad dunya aksara min kifayati sanatin. Janganlah engkau mengumpulkan daripada dunia ini lebih banyak dari kecukupan 1 tahun. Kerana diharapkan dia istighal dengan ilmu dan amal lebih daripada hanya sekadar harta. Lebih kurang macam itulah. Dalam erti, kalau ada seorang ustaz yang alim, al-allamah, memiliki ilmu sekudang, taraf ilmu dia boleh layak untuk jadi mufti, tapi kerana kesibukan dia dengan mencari harta duniawi, memang setiap manusia perlukan ma'isyah, perlukan kepada sumber kehidupan, sumber pencarian. Tapi sebagai seorang ustaz yang berilmu, dia dah ada al-khalfiyah ilmu, dengan kitabnya cukup, pengalaman dia, dengan kealiman dia, dia boleh mengarang kitab, boleh apa. Tapi waktu tersebut dia alihkan kepada urusan duniawi untuk berbisnes, misalnya dia, atau untuk mencari harta, kekayaan, sehingga kan dia tidak cukup waktu untuk berjihad demi ilmu. Tidak cukup waktu untuk melakukan penyelidikan, tidak cukup waktu untuk melakukan pendidikan, mengajar, tidak cukup waktu untuk beramal bagi diri dia sendiri, berwirid dengan solat sunatnya, dengan apanya, dengan berzikirnya. Kerana ulama juga memerlukan semua ibadah-ibadah, zikir-zikir, bacaan hizib, bacaan zikir, khatam dan lain-lain. Dia memerlukan perkara tersebut. Dan tidak dilakukan kerana dia sibuk dengan urusan duniawi. Atau yang lebih parah adalah ketika dia sudah tidak ada waktu untuk menulis dan menyebarkan ilmu tersebut. Akan tapi ilmu itu disia-siakan dengan hanya dia sibuk mencari urusan duniawi, seperti buat bisnes ke, buka syarikat kerja yang bersifat duniawi, dan dia tertinggal kewajipan dia sebagai seorang ulama. Ini yang menyebabkan da'iatul ilmi, kerugian ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, konteks Imam Ghazali pada waktu itu memberi contoh. Memang kita perlu pada ma'isyah, tapi engkau kerja, kau pergi sawah cukup sekadar untuk 1 tahun. Kalau zaman dulu, contohnya di Indonesia, di Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain, ini saya dengar daripada beberapa ulama-ulama besar, kiai-kiai besar yang saya dengar cerita-cerita mereka. Kalau dahulu para kiai-kiai misalnya dia, mereka akan pergi ke sawah pagi-pagi setelah solat subuh, mereka pergi ke sawah sampai pukul 9, pukul 10 mereka akan balik mandi dan solat duha, lalu mengajar sampai malam, selain jamaah dan lain-lain. Setiap hari macam tu. Jadi ma'isyah dia ambil daripada sawah, misalnya dia. Tapi ini dulu. Pada hari ini tentulah berbeza dengan beberapa mungkin ada yang bekerja di pejabat mufti misalnya untuk mengkaji, maka kerja mereka di dalam jabatan mufti agar supaya dia menjawab persoalan-persoalan yang ditanya, dan dia mendapat gaji dari kerajaan misalnya, atau mendapat gaji dari institusi misalnya dia, ini tak ada masalah, dah cukup dah. Berarti dia istighal, biar dia kerja, dia istighal dengan ilmu dan dia dibayar sesuai dengan pekerjaan dia. Itu tak ada masalah. Itu bukan dalam konteks ini. Dalam konteks ini, apabila ada seorang murid yang berilmu, yang seharusnya balik menjadi ulama dan menjadi panduan, tapi kerana dia ingin menjadi kaya raya,
dia memilih meninggalkan dunia keilmuan tersebut dan dia pergi masuk dalam dunia bisnes. Setelah 10 tahun dia belum jadi kaya atau dalam proses jadi kaya atau sudah jadi kaya raya, lalu dia pun terlupa akan kewajipan dia yang wajib, iaitu ilmu. Bahkan ada di kalangan mereka yang sampai sudah lupa. Baca kitab pun dah lupa kerana dah lama tak pegang kitab bahasa Arab. Kitab kat rumah ada sampai dah berdebu dah. Sebab apa? Dia sibuk dengan kalkulator, dengan mengira-ngira hasil jualan dia. Dia lupa untuk membuka dan mutalaah kitab-kitab tersebut. Tapi bukan berarti kita jangan bisnes, tak. Kalau ada yang memang perlu kepada ma'isyah dan perlu bisnes, okey, dia bisnes disusun waktu dia. Satu hari misalnya dia, okey, saya akan urus perdagangan saya mula dari pukul 12 siang sampai pukul 5 atau pukul 6 petang. Misalnya dia, dia dah disiplinkan, itu waktu saya kerja. Selain itu dia mengaji, berwirid, berzikir. Ini tak ada masalah. Ini dalam konteks hari ini. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Allah tajma'a minad dunya akthara min kifayati sanatin. Lebih dari kecukupan setahun. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'iddu li ba'di hujuratihi, iaitu dia menyiapkan bagi sebahagian rumahnya, iaitu maksud dia apa? Iaitu ma'isyah, harta ma'isyah untuk isteri dia. Isteri dia kan banyak, jadi dia ada beberapa isteri yang perlu untuk dia siapkan. Jadi dia hanya menyiapkan pada isterinya, yang mana waqala, dia berkata ketika mempersiapkan, dia persiapkan harta dia dengan doa, Allahumma, oh Allah, ij'al quta ali Muhammadin kafafan. Oh Allah, jadikanlah makanan rugi bagi keluarga Muhammad secukupnya. Kafafan, secukupnya. Jadi apa tuan-tuan? Inilah kaya sebenar. Jadi banyak orang tak faham dengan makna kaya. Kaya dalam bahasa Arab dipanggil dengan istighna atau ghaniyun. Ghani itu kaya. Ghaniyun itu kaya. Berarti apa? Kaya ini yang dimaksud ghani, dia bukan berarti okey, memiliki harta yang melimpah ruah. Kasratul amwal. Itu belum tentu dengan makna kaya. Kerana mungkin dia miskin dengan banyaknya harta yang melimpah. Kerana apa? Dengan banyaknya harta, dia tidak dapat bernafas. Dia tidak dapat bernafas seperti orang lain. Dia berhajat. Berarti dia ada iftiqar kepada alat oksigen misalnya. Kaya banyak-banyak, dia tak boleh nak pergi umrah, tak boleh nak pergi haji sebab dia dialisis. Na'udzubillah min zalik. Dia kena pergi dialisis. Setiap 2 hari, 3 hari dia kena pergi dialisis, kena cuci buah pinggang. Tapi dia nak pergi umrah, nak pergi haji, tak boleh. Duit berjuta, tak boleh nak pergi. Dia teringin, rindu dengan Mekah Al-Mukarramah. Tapi dia tak boleh pergi, dia kena pergi dialisis. Misalnya dia, oh boleh Ustaz, dia bawa dialisis, alat dialisis, tapi waktu itu dia tak boleh. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia tak boleh. Ini nama dia orang yang muftaqir, yang berhajat kepada perkara lain. Berarti dia lawan kepada ghani. Ghani itu dia tak berhajat. Contoh yang tidak berhajat adalah orang yang ghani, yang kaya hakiki. Dalam dunia ini dia cukup semua. Dia tak adalah kaya raya melimpah. Contoh dia, rumah dia rumah teres 1 tingkat. Tapi cukuplah. Dia nak bayar loan rumah dia, gaji yang dia dapat, dia tak payah susah-susah, tak payah keringat. Dia hidup normal, dia boleh bayar gaji dia, dia boleh bayar bayar rumah dia, dia boleh bayar hutang dia, dia boleh cukup, semuanya cukup. Untuk dia makan cukup, untuk dia pergi kerja cukup, untuk dia menulis cukup, untuk dia beribadah cukup, semuanya cukup. Inilah yang dipanggil dengan kaya yang sebenar. Dan yang paling penting, dia cukup dan dia tidak alhamdulillah, badan dia sihat, jiwa dia sihat, semuanya sihat. Berarti apa? Dia tidak berhajat kepada perkara yang dia tidak mampu. Berbeza dengan orang yang mungkin ada harta yang banyak, nak tidur pun dah tak boleh tidur. Nak tidur pun dah tak boleh. Misalnya dia fikir, kunci, pintu aku dah kunci ke belum? Pintu aku dah kunci ke belum? Pergi cek dah kunci, okey. Balik. Pintu aku dah kunci belum? Bagi cek, buka, tengok kunci lagi. Sebab apa?
hati dia terikat dengan harta. Dan sayang harta dia sampai nyanyuk-nyanyuk pintu tu pun tertutup, kunci ke tak kunci dia lupa. Ini adalah orang yang mana hatinya terikat dengan urusan duniawi, sedangkan dia tidak memiliki kepercayaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia memiliki tawakal yang tinggi, ikhlas yang tinggi, redha yang tinggi, dia you know, kalau Allah tarik lah. Allah tarik harta tersebut, Allah tarik lah. Bukanlah dia sengaja buka pintu biar pencuri masuk. Itu nama dia wala tulqu biaidikum ila tahluka. Itu sengaja menjatuhkan diri engkau ke dalam kerusakan. Allah dah larang, tidak boleh. Tapi ini dia dah kunci, dah apa, tawakal, serahkan kepada Allah. Kalau memang selamat, alhamdulillah, itu memang harta aku. Dan kalau ternyata hilang juga, nak buat macam mana? Jadi kita kena ingat bahawa harta yang kita ada di dunia ini pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tarik, kita nak buat macam mana? Sebab itu kita kena banyak muhasabah diri. Kita tahu limit kita. Kadang-kadang kita tergelincir dengan perkara yang baik pun kadang-kadang macam tu. Contoh dia, ada orang demi menegakkan kebenaran, dia berani melawan semua itu, sehingga kan dia hilang daripada unsur yang paling penting, iaitu unsur adab-adab munazarah. Mungkin dia terhilang adab munazarah. Jadi dia kena faham bahawa perlulah kepada apa? Kepada dengan perkara yang benar, yang hak pun ada tertib dia, dan dia kena ikut supaya tidak tergelincir kepada israf. Dipanggil, Imam Ghazali memanggilnya, dia panggil kepada ifrat atau tafrid, terlalu ekstrim atau terlalu longgar. Tak boleh, dia kena tengah-tengah. Ini kita kena insaf, kena tengah-tengah, kena adil. Ini dipanggil. Jadi dalam bab harta, Rasulullah SAW waktu baginda memerintah sebagai seorang nabi dan juga seorang pemimpin negara di Madinah, bayangkan Nabi Muhammad SAW, apa yang cukup untuk keluarga dia? Cukup dah. Kalau memang cukup dengan makan sekeping roti untuk hidup, cukup. Ini yang disebut oleh guru-guru kami, bahawa ketika belajar di pondok, kadang-kadang yang namanya belajar bukan sekejap. Ada yang, saya 13 tahun. Jadi ada kawan saya yang sampai 20 tahun. Jadi kami waktu belajar memang setelah 5 tahun, 6 tahun, nak makan apalah, balik nanti macam mana je, macam mana nanti kita ni, rezeki kita, ma'isyah kita macam mana, itu semua keluar, memang akan lahir. Lalu guru-guru kami selalu nasihat, kiai-kiai kami selalu menasihatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa ma min dahabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah telah tentukan rezeki dia. Seketika engkau menuntut ilmu, wahai syabab, wahai orang-orang muda ni, jangan kau risau nak makan apa, nak kerja apa, itu semua jangan risau. Fokus, habiskan ilmu. Habiskan betul-betul, dapat ilmu itu bagi terhabis. Itu yang korang kena fikir. Kerana apa? Harta Allah dah janji dah. Iaitu ij'al quta ali Muhammadin kafafan tadi. Kut, makanan kekuatan, makanan rugi, itu Allah jamin. Itu Allah jamin. Jadi kami waktu di pondok, terutama saya waktu itu pertama memang terfikir juga, ni mengaji pondok sijil ni bukan SPM, ni bukan PMR, ini macam mana nak sambung belajar, nak pergi Al-Azhar, nak pergi apa, tu terfikir. Tapi kami tak ada masalah lah, sebab di Indonesia, di pondok-pondok, dia telah ada muadalah. Semua pondok-pondok tradisional, pondok tradisional, pondok turaf, masa lubuk tapak lepas tumbuh, sijil-sijil mereka ini sudah ada muadalah di bawah Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama. Dia ada bahagian tentang kepesantrenan dengan universiti Islam yang terkenal di dunia, Al-Azhar Al-Sharif, dengan Morocco, Universiti Qarawiyyin dan lain-lain, di Zaitunah di Tunis. Mereka dah ada. Jadi mereka tak ada masalah. Cuma mereka tak ada semua nak pergi situ. Yang pergi pun 1% je daripada semua pelajar. Kita kena faham, kerana kebanyakan mereka ada di Indonesia. Akan tapi
Orang seperti saya dan lain-lain, kita betul fikirlah macam mana dengan pendidikan dan apa. Tapi Allah bukakan jalan. Jadi waktu itu kami tak boleh berfikir benda tu. Kami dididik, didoktrin tak boleh. Kita kena fokus ilmu saja yang kita dapatkan. Urusan rezeki nanti Allah jamin. Nanti Allah jamin. Allah jamin. Dan ternyata betul. Ada je jalan. Tiba-tiba, kalau waktu dekat pondok tu tak payah cakap lah, makanan memang tak ada masalah. Murah, ringgit. Mak hantar RM300 ke sampai Indonesia dah 1 juta waktu itu. Hampir 1 juta, dan 1 juta rupiah maksud dia, bukan juta ringgit kan. 1 juta rupiah dah boleh hidup lah dekat pondok. Padahal nak hidup kat pondok tu RM300,000 pun dah lebih mencukupi. Jadi tak ada masalah. Tapi ada sahaja jalan keluar dia ada je. Tiba-tiba bila nak masuk universiti dah boleh ambil ujian, muadalah dah lulus, dapat masuk nak bayar yuran, ada orang sponsor yuran, ada keluarga yang tolong, ada aunty yang tolong, ada je jalan dia. Dah masuk belajar balik Malaysia, nak sambung belajar lah, buat master di sini, jalan je dulu, minta dulu, order dulu apa, sekali dapat tawaran, dapat surat dari KPT, nak pergi tiket ada lagi, ada sahaja yang tolong. InsyaAllah ada yang tolong. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi nak jadi kaya raya, itu tak boleh lah. Itu dah over the limit, tak boleh. Bukan tak boleh kita ni, kalau tiba-tiba kita jadi kaya, alhamdulillah. Tapi kalau seorang tersebut dia nak dengan ketamakan dia nak jadi kaya raya, dia tinggalkan ilmu. Ini maksud dia penuntut ilmu, yang dia tinggalkan ilmu yang dia ada untuk dia menuju menjadi kaya raya. Mungkin dia akan berhasil, alhamdulillah. Dan jangan lupa, kadang-kadang orang seperti ini, sebelum dia nak jadi kaya raya, dia dah kata dah, saya kerja ni just nak jadi kaya raya. Lepas dah kaya raya, saya pencen lah ustaz, lepas tu saya mengaji. Tengok-tengok 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun tak berhenti-berhenti lagi. Tak berhenti dan tak fokus ngaji lagi, sembang je lah. Ini contoh dia, contoh yang dibuat. Sebab itu yang menuntut ilmu kena fokus menuntut ilmu dan serahkan kepada sepenuhnya demi ilmu. Kita negara Malaysia ini negara yang Masya Allah makmur. Jadi waktu saya di pondok hari itu, saya simple saja. Saya di pondok, waktu itu saya fikir, kalaulah orang ada pekerja-pekerja dari Indonesia, bahasa Inggeris tak reti, bukan warga negara Malaysia, tak adalah education tinggi mana pun, tak ada. Tapi waktu saya pergi kat jalan Chowkit tu, berapa banyak yang dah jadi jutawan. Orang Indonesia jadi jutawan, berapa banyak. 1, 2, 3 jumpa, memang ada banyak. Saya bagi contoh. So saya duk fikir, aku ni orang Melayu, rakyat Malaysia, IC biru lah maksud dia. Maksud memang muat ini memang lahir di Malaysia, keturunan Malaysia, mak bapak, atuk nenek semua daripada tanah Melayu. Lepas tu boleh berbahasa Inggeris, boleh tulis dalam bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Inggeris, boleh baca bahasa Inggeris, boleh bahasa Melayu, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Arab. Waktu itu tengah belajar akan pandai bahasa Arab. So saya fikirkan, kenapa nak susah? Kalau mereka pun boleh jadi milioner balik dekat Malaysia yang tak ada sijil, tak ada apa, dengan bisnesnya boleh berjaya, takkanlah kita yang duduk kat pondok ni duduk fikir nanti nak makan apa nanti. Kenapa nak kena fikir? Tak. So kita fokuskan mengaji, kita fokuskan demi ilmu, kita fokuskan dengan apa yang yahummuka al-an, yang penting bagi engkau berfikirkan pada sekarang ini. Besok urusan besok. Itu yang kami lakukan. Ini yang kiai saya ajar dan guru-guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz kami mengajar untuk fokus. Dan sebab itulah waktu mengaji kita cerahkan sepenuhnya dengan pengajian. Hafal matannya, kena mengajinya, kena menempel kitab tu bahasa Jawa, bahasa Melayu dia dobit kitab tu, kita kena dobitnya. Buka dah khatam kitab ni, kita buka kitab lain, kita dah khatam kitab ni. Saya Masya Allah waktu di pondok, alhamdulillah 100 kitab lebih kita khatam. 100 kitab lebih kita khatam. Dan Masya Allah. Dan itu pun rasa tak puas lagi, rasa nak lagi. Dan sekarang dah balik ni, rasa macam nak balik pondok nak ngaji lagi. Rindu nikmat ngaji tu. Kena ada. Inilah nasihat Imam Al-Ghazali ya kepada muridnya. Kepada muridnya. Walam yakun yu'iddu dzalika likulli hujratihi. Dia tak siapkan semua benda itu bagi setiap bilik dia. Bal kana yu'iduhu liman alima anna fi qalbiha dha'fan.
Bila Rasulullah SAW kata macam tu, dan dia tidak siapkan itu pada semua isteri-isteri, tapi disiapkan bagi mana keluarganya yang dia tahu dalam hati dia ada kelemahan, ada kedaifan. Maksud dia nak capai derajat tawakal yang tinggi itu belum lagi. So itu disediakan lah. Disediakan secara zahir. Kalau tak, ulama dulu dah biasa. Saya ada yang ni Sahibus Samahah Datuk Mufti wilayah persekutuan kita, iaitu Dr. Lokman. Ayahandanya iaitu Tok Guru Ajillah, yang saya dengar cerita dia waktu dia mengaji di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dulu, memang tak ada harta. Jadi dia hanya ada satu kotak. Kita panggil kotak lah. Kalau dekat pondok kita panggil kotak. Dia ada satu kotak di Bukit Jiat, rumah sewa. Dia sewa satu kotak. Jadi kat situ banyak penuntut ilmu yang sewa-sewa bilik. Dia tak sewa bilik, dia sewa kotak. Bolehlah tidur kat bilik tu. So di situlah letak kitabnya, letak duitnya, letak bajunya, letak apanya kat situ. So dia pakai baju, pakai sarung dengan pakai baju dia tu, turun bawa kitab ngaji kat Masjidil Haram, tidur kat Masjidil Haram 2-3 hari, naik balik. Makan macam mana? Bila duduk di Masjidil Haram, adalah orang bagi tamar, orang bagi apa. Cukup tak hidup dengan tamar? Cukup. Orang hidup dengan tamar cukup. Hari ini Masya Allah, itu yang saya cakap. Saya pergi pondok kat Malaysia, saya terkejut. Kalau makan kena ada nasi dengan ayam tu wajib. Kami di pondok dulu nasi dengan tempe, tuan-tuan. Nasi dengan sayur saja, tak ada lauk. Kawan saya, betul, nasi dengan garam. Nasi dengan garam. Bila saya tengok, ya Allah, kesiannya dia. Saya beli keropok. Jom makan. Saya makan sikit lah, makan sikit. Nak belanja dia keropok. Dia pun makan keropok. Alhamdulillah, dapat rasa nasi dengan keropok. Saya rasa nasi dengan garam tambah keropok lah. Sikit, saya makan sikit. Dia tak makan banyak, sikit je sikit. Nak bagi dia pun nak makan dengan keropok tersebut. Misalan dia, tuan-tuan. Macam tu. Tapi kita kat sini, Masya Allah, dah mewah. Itu pun kita cuba bandingkan antara pelajar yang datang daripada Malaysia dengan pelajar yang datang daripada negara yang susah. Di Al-Azhar Syarif, kita bagi contoh. Pelajar Malaysia, mungkin kita ada 10,000 di Al-Azhar. 6,000 belajar di Rasad Islamiyah. Pelajar Indonesia, 6,000 yang belajar di Rasad Islamiyah. Berapa banyak yang buat master dan PhD dari Indonesia? Berapa banyak pelajar Malaysia yang buat master dan PhD? Kita bandingkan. Padahal mereka tak ada beasiswa. Kita melimpah beasiswa, zakatnya, dengan lain-lainnya. So ini yang kita kena ingatkan kepada anak-anak kita di Malaysia untuk ada kesungguhan. Kalau kita hantar anak kita belajar di Mesir, di Al-Azhar, kita pastikan mereka betul-betul mengaji. Satu. Yang kedua, jangan dah habis degree balik, jangan. Suruh dia orang kekal duduk di sana sampai PhD. Kita di sana ada kawan saya buka satu pendidikan, pusat pendidikan, nama dia Ruak Jawi. Pergi datang situ untuk talaki, untuk kumpulkan ilmu. Tujuan kita ilmu. Pergi ke Mesir mengaji di Al-Azhar. Semua benda lain kita tutup. Kita fokuskan ilmu sahaja. Mengaji sahaja, mengaji kitab. Selesai. Ini yang kita kena fikirkan. Kita kena fikirkan bagaimana kita boleh menghasilkan generasi kita nanti adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang benar-benar alim, al-ulama, al-faqih. Kita tak nak orang yang balik duduk di Jabatan Mufti, misalnya dia pengkaji bahis kita panggil, atau kajian buhus. Okey, suruh jawab masalah, paling-paling buka Google, paling-paling buka Islam Web. Kita tak nak macam tu. Kita nak boleh buka kitab-kitab Toros ni. Kitab-kitab Toros ni boleh buka, kaji, cari, buka, buat research, mengkaji, memahami, istintaj, ifta. Kita nak yang betul-betul alim al-alamah. Boleh membaca kitab-kitab Arab dengan fasih. Bukan hanya cakap boleh baca tapi tak boleh baca. Tak nak. Kita nak betul-betul boleh baca. Itu yang kita nak. Lalu dia kata apa? Wa amma man kana sahibata yakin, bagi orang yang ada bagi dia keyakinan, fama kana yu'iddu laha illa quta yaumin aw nisin. Dia tak siapkan kecuali apa? Kecuali makanan sehari atau separuh. Kerana apa? Macam itulah saya kata. Kalau kiai saya kata,
Allah dah janji, wa ma min dabatin fil ardi 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu dabah pun di bumi kecuali Allah dah tentukan rezekinya. Sekalau manusia pelajar pondok makan nasi dengan satu genggam beras, ini dah boleh hidup satu hari. So cukupkan macam tu. Jangan tamak. Jangan membazir, jangan tamak. So kami ada pelajar-pelajar pondok yang memang tak ada duit. Bukan saya lah, ini ada kawan-kawan dari pondok-pondok di Indonesia ni banyak yang Masya Allah yang datang dari Pulau Kalimantan, datang daripada NTB, NTT, datang daripada Sulawesi, datang ada dari pulau yang saya nak sebut nama pulau tu pun tak tahu nak sebut, yang memang datang pergi tak bawa harta. Jadi dia bawa baju dalam kotak dia, bawa baju dalam kotak dia, dah itu je lah. Sampai masuk pondok, Kiai nak masuk pondok ni, tak ada maisha semua, tak ada. Duduk kat bilik asnaf. Dia ada bilik. Dia duduk kat bilik ni, dia tahu lah. So yang mereka ini nanti petang datang ke rumah Kiai makan. Dia bersediakan makan. Seadanya lah, nasi, kuah dengan sayur apa, cukup. Itu pun dah cukup bagi dia orang. Itu pun dah cukup. Cukup boleh hidup, cukup dah. Boleh hidup, khalas. Macam tu dia. Mengaji. Sebab itu pelajar di pondok kami di sana, Masya Allah, 10,000, 20,000, 30,000. Biasa 7,000, 5,000. Ada satu kawan saya bina pondok, murid dia 4. Sekarang murid dia dah 2,000. Relax je 2,000. Dah sampai macam tu. Tapi kita di Malaysia, macam mana? Macam mana dengan nasib kita di Malaysia? Beasiswa besar, semua besar, semua hebat, tapi yang berhasil berapa banyak? Cuba kita renungkan, yang berhasil berapa banyak? Sebab itu kita cukupkan dengan sahibatai yakin, dia cukup dengan secukupnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Dah habis dah nasihat tadi. Ayyuhal walad, wahai anakku, inni katabtu fi hadzal fasli, sesungguhnya aku menulis di fasal ini, multamasatika fayambaghi laka an ta'mala biha wa lan tansani fiha min an tadhkurani fi salihi du'aika. Sesungguhnya aku menulis fasal ini dengan permintaan engkau yang sebaiknya, bagi engkau untuk beramal dengannya. Bab ni engkau amalkan, bukan untuk kau renungkan macam tadi. Tadi nasihat yang kau ambil, kau renungkan dan kau amalkan. Tapi ini kau amal. Wala tansani, dan jangan kau lupa aku. Fiha, di dalam amalan ini, di dalam doa ini, min antazkurani, untuk engkau mengingat aku. Mengingat aku. Fi salihi du'aika, di dalam doa-doamu yang baik. Supaya engkau ingat aku dalam doa-doamu yang baik. Ini dia cakap. Wa ammad du'a'u, adapun doa, alladhi sa'alta minni, yang telah engkau tanya pada aku. Adapun doa yang kau tanya pada aku, fatlubhu fi da'awatis sihahi, maka kau boleh cari dalam doa-doa yang sahih. Jadi murid dia ini, murid Imam Ghazali ni tanya Imam Ghazali apa doa yang baik. Contoh dia doa yang baik, yang sesuai dan lain-lain. Dia kata itu kau carilah dekat sana. Cari kat tempat dia. Itu apa doa untuk apa tu, dia suruh kau tak payah tanya aku, minta ijazah lah, ijazah amal contoh dia. Itu tak payah, itu dalam hadis-hadis sahih. Kitab, kalau Imam Nawawi, dia ada karang kitab nama dia Al-Azkar An-Nawawiyah. Misalan dia. Lepas tu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, dia ada bahagian khusus doa-doa Rasulullah SAW. Yang mana doa-doa yang warid kita panggil. Itu dah cukup kat situ. Itu dia kata. Kalau nak lebih, adalah ijazahnya. Tapi Imam Ghazali menulis satu doa yang minta murid dia untuk baca, kerana doa ini memiliki sir, memiliki rahsia di sebaliknya. Maksud rahsia sebaliknya, ada falsafah di balik dia, ada maksud, ada maqasid di sebaliknya. Wa ammad du'a'u, dan ada pun doa alladhi sa'alta minni, yang engkau minta daripada aku, fatlubhu, maka carilah ia, fi da'wati, ni dah, wa iqra', dan bacalah hadza du'a, doa ini, fi awqatika, pada waktu-waktu engkau, khususan fi aqabi salawatika, lebih-lebih lagi setelah selesai solat-solat engkau.
Ini doa yang Imam Ghazali tulis kepada murid dia, dan dia harap dan dia doa dan dia minta kepada murid dia untuk ingat diri dia setiap kali di dalam doa. Dan ini yang kami lakukan. Jadi kami di pondok memang diajarkan, kalau dulu di pondok setiap pagi lepas subuh kita akan istighasah. Kita akan istighasah mendoakan guru-guru kita yang telah meninggal. Selain daripada zikir dan lain-lain, panjang, biasanya setengah jam sampai 1 jam. Ramai-ramai semua pelajar murid, berapa ribu tu, ribu tu lah. Ramai-ramai itu adalah kami kalau di pondok. Jadi kalau kami dah balik, macam saya dah balik Malaysia dan ini, kalau kita doa, jangan lupa doakan guru kita, doakan mak bapak kita, doakan guru kita juga. Kerana apa? Kita harapkan supaya ilmu yang kita dapat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apakah doa dia? Allahumma ya wajibal wujud. Allahumma, oh Allah, ya wajibal wujud, yang wajib wujud. Ini ada unsur akidah, iaitu menunjukkan bahawa Allah ini wajibul wujud dalam ilmu akidah. Itu bab ilmu kalam, nanti kita bincanglah dalam sesi yang lain. Ya wahibal khairi wal jud, wahai zat yang memberi kebaikan dan kedermawanan, kecintaan, kedermawanan dan lain-lain. Afid alaina anwar rahmatika, yakni selubungilah kami dengan cahaya rahmatmu, wa yassir lana al-wusula ila kamali ma'rifatika, dan mudahkanlah bagi kami untuk capai kepada kesempurnaan mengenal engkau. Kerana tujuan kita hidup ni tidak lain adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah hidup kita. Takhalli anir radha'il, tahalli bil fadail, tajalli. Ini yang dipesan oleh berada isi daripada doa yang disusun Imam Al-Ghazali rahimahullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini nyata. Tuan-tuan tidak akan mengerti apa yang diajarkan ini melainkan Allah yang mentakdirkan dan yang menjadikan tuan-tuan tahu. Apa ilmu yang saya ada hari ini semuanya adalah sudah digariskan oleh Allah SWT. Sebab itu kita jangan takabur. Saya ni buat. Ini kita kena ingat semua golongan-golongan duniawi sana, terutama golongan-golongan yang nak tunjuk gah. Saya jumpa banyak je ni orang, ini saya ni, semuanya saya. Negara ni takkan macam ni kalau tak saya buat. Tu. Ini jangan. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Wala ma'rifatan lana illa ma alhamtana. Tidak ada makrifah bagi kami kecuali apa yang telah engkau ilhamkan kepada kami, ya Allah. Betul. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma, oh Allah, inni as'aluka minan ni'mati tamamah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kenikmatan sesempurnanya. Kesempurnaan kenikmatan. Jadi kenikmatan yang kita ada, dia sempurna. Kenikmatan sihat yang sempurna. Kenikmatan kekayaan, ada harta yang sempurna, bukan harta hutang. Jangan banyak harta tapi hutang, sama je. Banyak harta tapi harta dia sempurna, milik dia. Contoh dia. Ini yang kita nak. Tamamah ni'mah. Tamamah. Wa minal ismati dawamah. Iaitu mendapat ismah, iaitu dijaga oleh Allah SWT. Iaitu dijaga oleh Allah SWT. Bukan ismah dengan makna maksum kenabian. Itu dah tutup, itu dah tak ada dah. Tapi ismah maksudnya dijaga oleh Allah. Kalau ada maksiat tu, dia dijauhi. Dia dijaga oleh Allah daripada berbuat maksiat. Dawamah selamanya. Wa minar rahmati syumulah, dan daripada rahmah kesempurnaan meliputi segalanya, syumulah. Wa minal afiyati husulaha, kesihatan, dia dapat kesihatan tersebut, husulaha. Wa minal aishi arghadahu, dan daripada aish kehidupan, arghadahu diluaskan. Wa minal umri ashadahu, daripada umur yang Allah bahagiakan umur.
Dia umur panjang, dapat umur panjang tapi bahagia daripada umur panjang susah hidup dengan apa macam cerita Madu Tiga Apek tu. Dalam hidup susah, nak mati pun susah, semua susah. Dah mati pun susah. Dia kata, jangan macam tu. So kita nak kalau umur panjang bahagia, umur pendek bermanfaat. Ulama-ulama dulu tuan-tuan dan puan, umur 40 tahun karang kitab beratus. Imam An-Nawawi contoh dia. Tak sempat kahwin. Tak sempat kahwin. Tapi kitab dia sampai hari ini orang menyebut, membaca. Bermanfaat, menjadi panduan bagi umat Islam dari berbagai mazhab. Al-Azkar diamalkan oleh semua kelompok, tuan-tuan. Ini contohnya. Lalu dia kata apa? Wa minal ihsani atammahu, iaitu dengan apa? Dengan ihsan, iaitu kebahagiaan, dengan kesempurnaan ihsan tersebut. Wa minal in'ami, diberi kenikmatan a'ammahu, yang dapat dia beri kepada yang lain, bermanfaat kepada yang lain, berbuat baik kepada yang lain. Memberi ihsan tadi, membuat kebaikan tadi, biar sempurna. Wa minal fadli a'azabahu, maksud dia apa? Iaitu kalau melebihi batas akan terhalang daripada melebihi batas. Jadi dia sesuai dengan limitnya. Wa minal lutfi anfa'ahu, kalau dia halus, hamba tersebut dapatkan kehalusan, lutfi anfa'ahu, yang dapat dimanfaatkan kepada yang lain. Wa minal afi ajma'ahu, daripada ampunan yang dapat dikumpulkan, dapat memberi kepada semua, menyeliputi semua. Tak ada nak ampunkan sikit saja, semua dia dapat. Iaitu oh Allah, Allahumma kun lana wala takun alaina. Oh Allah, Engkau jadikanlah, mudahkanlah, buatkanlah sesuatu, jadikan untuk kami. Wala takun alaina, bukan buat untuk mengazab kami. Itu maksud dia. Jadi macam doa Rasulullah SAW, dia hawalaina, kan, yang sekitar kita jangan kena kepada kita. Jadi jangan dijadikan azab kepada kita. Maksud dia macam tu. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana, ya Allah, tutupkanlah ajal kami dengan kebahagiaan. Jadi kita nak ajal kita ini adalah ajal yang mendapat kebahagiaan. Wa haqqiq bi ziyadati amalana, dan kukuhkanlah dengan kelebihan, iaitu apa yang kita cita-citakan. Yang kita cita-citakan ni Allah kukuhkan dengan mendapat kelebihan. Bi ziyadati wa qarin bil afiyati guduwana wa asalana, dan sertakanlah dengan afiat kesihatan besok, hari ini, guduwana, pagi kami dan petang kami, sekarang dan nanti kami. Lebih kurang macam itulah majaz dia. Waja'al ila rahmatika masirana wa ma'alana, dan jadikanlah kepada rahmat engkau adalah jalan kami dan tempat kembaliannya kami. Allahumma, oh Allah, usbub sijala afwika ala dhunubina, iaitu apa? Curahkanlah, berikanlah, ratakanlah, iaitu takdir keampunanmu ala dhunubina, pada semua dosa-dosa kita. Jadi kita harap Allah memang telah menentukan, harap dengan Allah telah menentukan bahawa segala dosa yang kita lakukan Allah ampunkan. Wa munna alaina bi islahi uyubina, dan berikanlah kepada kita dengan kebaikan, diislah, dibaikkan kembali segala aib-aib kami. Jadi aib-aib manusia ni penuh dengan aib. Kita ni semua ada aib. Kita berharap Allah islahkan, Allah perbaiki aib tersebut. Kembali kepada okey dah, tak ada aib dah. Itu yang kita nak. Waj'alit taqwa zadana, iaitu jadikanlah takwa adalah bekalan kita nanti. Di kita mati dia membawa ketakwaan. Ini yang kita nak. Ketahuilah tuan-tuan dan puan, ada banyak harta, baju mahal, apa mahal, kita simpan, pakai setahun sekali je. Tak pakai tiap-tiap, pakai setahun sekali. Kadang tak pakai langsung, simpan je. Apa manfaat? Mati tak boleh bawa masuk kubur. Tak boleh bawa masuk kubur. Nak manfaat, kena digunakan. Nak bermanfaat, kena digunakan. Tapi kalau kitab lain. Kalau saya tak guna, nanti insya-Allah murid-murid saya, anak saya harap cucu cicit saya boleh guna. Ini. Tapi kitab, para ulama terpaksa ada kitab. Sebab apa? Kerana untuk mengkaji dia perlu pada reference.
Dan macam kalau saya ada satu hobi, memang saya suka baca kitab. Suka baca buku lah, baca kitab. So memang hobi lah ni hobi saya. Hobi saya itu. Kalau isteri saya kadang bising, banyak beli lagi buku. Dan macam mana kalau buku tu baru publish dari manuskrip yang tak pernah kita dapat akses, tiba-tiba dapat publish, kita teringin nak baca, teringin nak pegang, nak baca. Boleh baca lah internet je. Saya dah tak boleh lah, mata dah tak kuat dah. Nak baca PDF tu, concentrate dah tak boleh lah, tak kuat. Kena beli kertas, kena buka dan kena baca, kena pegang kertas tu, kena bau kertas tu, baru puas hati kalau buat kajian, baru sedap nak mengajar. Ini maksud dia. Jadi insya-Allah bermanfaat. Wa fi dinika ijtihadana, dan dalam agama engkau supaya kami tetap bersungguh. Wa alaika tawakkalna wa alaika, dan kepada engkau tawakkulana, iaitu tawakal kami, wa i'timadana, dan iktimat ketergantungan kami, wa ila ridwanika ma'adana, dan kepada ridhamu lah tempat kembalian kami. Allahumma, oh Allah, sabbitna, tetapkanlah kepada kami ala nahjil istiqamah, pada jalan istiqamah. Wa ahlilna daral muqamati, ahlilna daral muqamati. Lalu wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamati. Dan selamatkanlah kami di dunia ini dari segala perkara yang menyebabkan kami merasa nadamah, iaitu menyesal, merasa sesal yaumal qiyamati, di akhirat nanti. Ya Allah, jadi jangan sampai kita terjatuh dalam berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik. Ini maksud dia. Wa khaffif anna thiqal al-auzar, dan ringankanlah daripada kami berat-beratnya dosa. Kami tak nak dosa-dosa tersebut, ya Allah. Warzuqna 'aisyatal abrar, dan rezekikanlah kepada kami 'aisyatal abrar. Wa kafina wasrif anna syarral asyrar, dan jauhkanlah daripada kami, cegahkanlah kami, jauhkanlah daripada kami, palingkanlah kami daripada keburukan perkara-perkara yang buruk. Wa kaidal fujjar, dan penipuan atau deception orang-orang yang fujar, orang yang lacut, orang yang jahat. Wa a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Wa a'tiq, dan merdekakanlah belenggu-belenggu kami, bebaskanlah belenggu-belenggu kami dari belenggu bapa-bapa kami, belenggu-belenggu ibu-ibu kami, ikhwanina, dan belenggu-belenggu saudara kami daripada api neraka. Birahmatika, dengan rahmatmu, ya azizu ya ghaffar, wahai yang maha mulia, yang maha pengampun. Ya karimu ya sattar, yang maha mulia, yang maha sattar, menutup segala keaiban. Ya halimu ya jabbar, ya Allahu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa an sultanik. Allahumma barik lana fi ulumina wa hayatina wa arzakina wa azwajina wa zurriyatina wa auladina wa talamidina wa mahadina wa jamiatina wa jawami'ina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana umur dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana umur dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma tafaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma balighna Makkah wal Madinata li ziyarati haramika wa harami habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yusrana la utran ma rahati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai khatam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ini, dan insyaAllah kita harapkan ilmu yang kita mendapatkan ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Jangan lupa, kita dah mengaji, kita dah dapat ilmu ini, kita kena amalkan ilmu ini insyaAllah, dengan harapan kita menjadi muslim yang bermanfaat, mukmin yang beramal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pengumuman sedikit. Mula minggu hadapan hari Selasa, waktu yang sama pukul 9 sampai pukul 10 pagi, kita akan mengaji kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang merupakan terjemahan kitab Bidayatul Hidayah dengan beberapa tambahan daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani adalah ulama alam Melayu, jadi ulama kita lah. Ulama kita yang kita banggakan. Maka kitab Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah adalah kitab asal Arab yang diterjemahkan karangan Imam Ghazali dengan beberapa tambahan. InsyaAllah tuan-tuan boleh membeli kitab di Shopee banyak. Ada edisi daripada Galeri Ilmu, ada edisi yang datang daripada Pustaka Banjariah yang ditahqiq oleh seorang guru yang mulia, iaitu Syekh Tuan Guru Fahmi Zamzam. Dan juga ulama-ulama lain banyak yang dah, atau kitab Jawi, kitab yang masih dalam bentuk original, cetakan Bulak Jawi, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, boleh beli melalui situ. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kerana menghadiri Serambi Ilmu kita Ayyuhal Walad yang dah berjalan hampir 3 bulan lebih lamanya. Dan insyaAllah kita sentiasa istiqamah, stay safe, kena jaga diri di luar sana. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.